Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton Iris Wanita Dinamik. Karisma, inspirasi. Dan macam biasalah, anda bersama dengan saya, Zek Kirana. Dan saya Hanimik di sini. Nama sendiri betul dah. Tersasul kita. Tersasul kita. Okey, dan pastinya hari ini kita meraihkan hari kita sebenarnya, Zek. Kan? Sebab seorang guru dan juga seorang ibu. Nanti kita akan bawakan topik yang sangat menyeronokkan hari ini untuk dibincangkan. Ya? Benar sekali. Tetapi kita nak kongsikanlah sedikit sekarang ni sedang berlangsungnya Sukan SEA di Kemboja. Dan bila sebut tentang Sukan SEA ni, kita dah tahulah pencapaian negara kita kan. Kontijen Malaysia telah pun berjaya merangkul sebanyak 138 pingat. Wow. Yang mana 28-nya emas. Wow. Dan kita nak kongsikanlah sebagai wanita kan Hani kan. Ada satu sejarah yang berjaya dicipta dalam Sukan SEA pada kali ini. Seorang atlet wanita Malaysia iaitu Eng Jing Juin muncul sebagai pemain Malaysia pertama yang merangkul pingat emas dalam acara golf individu wanita. Dan fakta yang lebih menarik, beliau ni baru saja berusia 15 tahun. Wow, 15 tahun masih lagi muda, satu hari akan menjadi wanita hebat. Dan itu antara kenangan manis yang dicipta dalam bulan Mei ini. Bulan Mei ini memang sangat istimewa sebenarnya. Okey, boleh tak kita kongsikan sedikit? Okey, bulan Mei ini sebenarnya kalau ikut antara salah satu daripada bulan yang ada banyak kerayaan dan juga sambutan. Kita ada hari bomba, kita ada hari jururawat, kita ada hari belia, dan pastinya hari ini hari ibu, dan akan datang nanti 2 hari lagi hari guru. Betul. Itulah orang kata apa, nilai hari, orang kata minggu ini sebenarnya memberikan makna kepada kita berdua. Kalau macam Hani sendiri, ibu, saya cikgu. Ya, betul. Topik yang kita nak tampilkan hari ini ialah Selamat Hari Ibu, Cikgu. Ya. Okey, cerita pasal cikgu sendiri kan, macam Zat sendiri dah 10 tahun dah mengajar. Betul. Diam tak diam kan Zat? 10 tahun. Apa rasanya? Saya setiap kali kita raikan Hari Guru sebenarnya itu merupakan satu kesyukuran. Sebab apa? Sebab kita mempunyai satu pekerjaan yang mulia. Itulah menjadi bekal. Kita ni orang kata tak adalah baik sangat kan. Tapi dengan adanya kerjaya mulia ni menjadi bekal kepada kita. Kalau Zat tak ada, kita rasa alhamdulillah lah. Wah, banyaklah. Kata seorang guru ni banyak telah mengalirkan, orang kata pahala-pahala, mengalirkan ilmu-ilmu untuk semua. Betul. Sampai sekarang kita masih ingat. Dan satu istimewa hari ini, istimewanya sebentar lagi akan bersama dengan guru, salah seorang guru yang pernah mengajar di sekolah saya dulu. Inilah yang kita teruja. Apabila ditemukan semula, pastinya akan mengenang semula memori yang pernah dicipta dekat sekolah dulu. Betul tak? Benar sangat tu. Okey, apa pun hari ini merupakan Hari Ibu. Jadi kita ada bawakan kepada anda ucapan istimewa daripada anak-anak ni untuk ibu. Jom sama-sama kita saksikan. Mama, selamat Hari Ibu Mama. Mama saya suka bawa jalan-jalan. Terima kasih Mama. Walaupun mak saya garang, saya tak sayang dia. I love you Mama. Selamat Hari Ibu. Ayang Heo. Selamat Hari Ibu. Sayang Mama. Selamat Hari Ibu kepada mama saya, Samira binti Isa. Semoga mama sihat selalu dan cantik. Dan terima kasih kerana membesarkan saya sepanjang hidup. I love you. Ibu. Comel. Selamat Hari Ibu. Selamat bahagia. Saya Ibu. Ibu adalah ratu hatiku. Selamat Hari Ibu kepada mama saya Syariza yang cantik. Selamat Hari Ibu. Sayang Mama. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Hai, nama saya Suri. Saya nak ucapkan Selamat Hari Ibu untuk mama saya, nama Akmal Aziz. I love you, Mami. Bye-bye. Alah, comel betul lah. Apabila mereka ucapkan Selamat Hari Ibu tu kan, saya yang tersentuh. Pada saya ni ibu saudara je. Itulah dia. Nak bagi tahu sebenarnya Zak, tak kiralah sama ada anda ibu yang melahirkan ataupun tidak, ibu saudara pun mainkan peranan dalam pembesaran itu. Jadi kepada semua golongan wanita yang menjadi pendidik kepada anak-anak ini, tak kira apa jua sekalipun, secara langsung ataupun tidak langsung, mereka adalah golongan ibu. Jadi Selamat Hari Ibu diucapkan kepada semua. Itu dia. Dan tak lupa kita nak pesan kepada
penonton di luar sana, kalau ada nak titipkan ucapan sempena hari-hari istimewa ini, boleh saja tinggalkan komen di ruangan dalam mana-mana laman sosial Iris Wanita. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok, ataupun boleh emailkan saja ke iris.wanita@gmail.com. Ya, okey. Baik, dan masa yang sama juga seperti yang kita war-warkan di awal tadi, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu hebat, figura-figura hebat kita ini yang merupakan golongan pendidik dan juga seorang ibu. Tak sabar betul saya nak kenalkan ya. Ya, silakan. Nah, hari ini kita nak tampilkan tetamu istimewa kita. Yang pertama, ini figura seorang ibu yang sangat kuat. Kita ada Puan Zuriasi Kim Zulkifli, merupakan seorang pempengaruh media sosial dan juga merupakan seorang ibu tunggal. Selamat datang diucapkan. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Dan yang kedua, kita juga ada Kemis Cikgu Lee So-im, merupakan seorang guru cemerlang sains Asia Tenggara dan juga merupakan pemenang Global Award Teacher. Selamat datang diucapkan kepada Cikgu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya berbangga. Hai teacher. Ini dah jauh. Teringat kenangan di sekolah dulu ya? Masa zaman sekolah kita dulu. Saya rasa Hani nakal. Tak, saya baik. Baik ya? Kan? Nampak kan? Depan kamera kena puji-puji. Okey, dan hari ini kita nak bicarakan tentang topik kita hari ini lah, selamat hari Ibu Cikgu, mana kita akan berkongsi tentang pengalaman dua orang yang hebat ini, pengalaman masing-masing sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang guru. Jadi kita nak mulakan terlebih dahulu daripada Puan sendiri. Mana seperti yang kita tahu, Puan merupakan seorang ikon ibu tunggal yang kuat dan banyak berkongsi juga tentang kehidupan hal-hal kewanitaan dan juga hal anak-anak. Jadi kami ingin tahu apa sebenarnya makna Hari Ibu kepada Puan. Okey. Ibu-ibu ni kalau sebut je Hari Ibu, dia macam ada touching sikit kan? Dia macam deep sangat. Okey, makna Hari Ibu bagi saya adalah tidak semestinya diraikan dengan kek, buah-buahan ataupun jambangan bunga. Tetapi bagi saya Hari Ibu diraikan setiap hari. Okey, Hari Ibu adalah apabila Hari Ibu tu bermakna bagi saya apabila anak-anak tu ada pengertian tentang keberadaan ibu itu sendiri di dalam sebuah rumah. Sebab anak-anak tu bila kita lahirkan mereka, dia kata dia dah rasa ada ibu dan dia rasa macam seolah dia tak rasa one day suatu hari nanti ibu tu akan pergi. Jadi kalau anak tu boleh mengucapkan terima kasih Mami, I love you Mami, thank you Mami, I'm sorry, kan? Itu pun bagi saya sudah cukup bermakna dan mereka ada pemahaman bahawa suatu hari nanti ibu ni adalah pinjaman dan suatu hari nanti ibu akan pergi. Itu adalah satu penghargaan dan cukup bermakna bagi saya dan itulah Hari Ibu bagi saya. Ya, sebenarnya kan Zack, saya rasa sangat mengingatilah apa benda kata-kata mana hikmah sebelum ini mengatakan kalau seorang ibu tu sebenarnya kan, seorang ibu tu mendidik kita segala macam hal dalam kehidupan kita. Tetapi tak pernah mengajar kita bagaimana untuk hidup tanpa seorang ibu. Sedih tahu. Hashtag betul. Rindu pula dekat mak kita dekat kampung. Tahu tak? Itu dia. Kita jumpa ya. Itulah dah lama tak jumpa. Raya lah hari tu. Tak akhir kan. Dan saya ni sebagai guru saya nak tanyalah kepada Cikgu Lee kita kan. Bercakap tentang anugerah yang Cikgu berjaya dapat kan. Iaitu kita ada guru cemerlang sains Asia Tenggara dan juga pemenang Global Award Teacher. Saya rasa cabaran yang dilalui oleh Cikgu bukan calang-calang untuk menggondol anugerah hebat itu. Boleh tak kalau Cikgu kongsikan saya nak tahu jugalah, kita nak rasa mana tahu satu hari nanti kan, apa perasaan Cikgu ketika dinobatkan sebagai pemenang anugerah tersebut? Yang first kali of course lah mesti gembira kan bila kita dapat anugerah, tapi bagi saya anugerah itu bukanlah hasil saya sendiri, saya seorang. Kalau tidak ada pelajar saya, tidak ada rakan-rakan sekerja kita, tidak ada Kementerian Pendidikan, manalah saya boleh dapat anugerah-anugerah yang disebutkan tadi ya. Jadi satu lagi saya amat terujalah apabila saya dinobatkan sebagai guru the best science teacher dan juga global teacher itu. Sebab apa? Di sini saya rasa saya diiktirafkan kerana usaha saya untuk memperbaiki masalah pembelajaran murid-murid. Contohnya saya buat inovasi, saya buat kajian tindakan, saya buatlah permainan supaya memudahkan pembelajaran anak murid saya sehinggalah mereka berjaya. Jadi di sini saya juga macam cubalah tolong KPM untuk meningkatkan
kualiti pendidikan, iaitu kita SDG Goal nombor 4 ya, quality education, dan sesuai dengan Malaysia Madani kita, huruf M, mampan, supaya kualiti pendidikan di Malaysia ni sustain dan seterusnya. Keguruan itu sangat mahal dan betul. Pada hari ini apa yang saya nampak, sebab saya pun cikgu sudah tak penting untuk kita kejar prestasi anak-anak murid sebenarnya, tapi yang paling penting adalah untuk memupuk minat, sebab dah tak ramai yang minat belajar sebenarnya. Daripada minat, dengan mungkin ada cara-cara yang digunakan oleh cikgu yang hebat, jadi mungkin anak-anak akan menjadi lebih tertarik untuk belajar, dan mereka pasti tak akan hampakan cikgu. Sebab apa? Sebab dah sayang sebenarnya, kan? Itulah besarnya peranan sebagai seorang guru dan juga cikgu ni sebenarnya, dan tak dinafikan sebagai seorang ibu juga. Nah, apatah lagi apabila kita berkeluarga, kita memerlukan pasangan untuk bersama-sama dengan kita untuk menjayakan sebuah keluarga. Tapi tidak dinafikan bagi mereka yang tunggal ataupun ibu tunggal ini bukan mudah sebenarnya. Berjaya tetapi bukan mudah. Cabarannya bukan, orang kata, bukanlah mudah begitu saja. Jadi cabaran sebagai seorang ibu tunggal membesarkan anak, apatah lagi berkerjaya, bukan mudah sebenarnya. Betul. Cabaran bagi ibu tunggal ni memang besar sebab kitalah ibu, kitalah ayah pada satu masa. Kita perlu memenuhi tangki emosi anak-anak. Kita mengorbankan tangki emosi kita sendiri, meletakkan kepentingan anak-anak di tempat pertama, mengorbankan waktu, memerlukan waktu, tenaga dan wang dan sebagainya. Dan saya punya 5 orang anak. Waktu saya berpisah, anak kecil saya baru berusia 3 tahun dan semuanya perlu beli pampers dan sebagainya, dan ketika itu saya tidak ada pekerjaan. Jadi perlukan banyak pengorbanan lah, air mata dan sebagainya. Jadi memanglah tidak mudah cabarannya, perlukan kekuatan sebagai ibu tunggal. Emosi mereka, setiap mereka mempunyai cabaran untuk ditangani yang berbeza. Keperluan pembelajaran, keperluan dari segi agama perlu dipenuhi, dan masalah wang tu tidak saya kongsikan dengan anak-anak ketika mereka kecil. Jadi nak apa kita adakan. Jadi pada masa yang sama saya juga bekerjaya. Jadi di pejabat saya tidak bawa masalah di rumah ke pejabat. Maknanya di pejabat tu ketika saya bekerja, orang tak tahu saya ni adalah ibu tunggal dan ada masalah. Jadi itu cabaran yang besar bagi ibu tunggal. Baik. Dan cabaran bagi ibu tunggal dan seorang guru tu bukan mudah sebenarnya, dan semua ni kita nak mendidik anak-anak bangsa untuk menjadi seorang individu yang bukan saja berkarisma, yang berpelajaran, tetapi yang paling penting adalah baik budi pekertinya dan beradab. Okey, baik. Untuk waktu ini sebenarnya kita nak berehat seketika, dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk membincang lebih banyak lagi bersama dengan tetamu-tetamu. Jangan ke mana-mana. Itu dia. Berbunga-bunga hati saya. Hari saya hari ini. Wah, seronok saya. Dan kita nak tanyalah kepada Cikgu Lee kita, sebab saya dapat tahu Cikgu lebih 35 tahun pengalaman dalam mengajar. Pastinya ada peredaran zaman tu dapat dirasakan oleh Cikgu. Ada tak perbezaan dalam memberi pendekatan ketika mengajar kepada anak-anak murid zaman dulu zaman sekarang? Sebab orang kata zaman sekarang ni kita kena jadi lebih kepada kawan kepada anak-anak murid. Betul ke? Ya, memang saya setuju dengan pernyataan tadi. Kita tak boleh dinafikanlah guru
juga sebagai ibu, juga sebagai kawan kepada murid-murid. Jadi pada masa sekarang cara pembelajaran murid adalah lain sedikit daripada zaman dahulu. Jadi kita murid dia boleh suka kepada cara didik hibur yang ada fun learning. Dan satu lagi disebabkan perkembangan ataupun transformasi digital. Jadi mau tak mau guru-guru macam saya yang senior-senior ini pun perlu belajar digital. Apatah lagi guru-guru muda. Jadi contohnya digital yang kita selalu guna iaitu contohnya Minecraft. Kita boleh guna PowerPoint, Canva untuk buat pembentangan. Jadi semua ini sebenarnya ada disediakan oleh KPM dalam portal Delima. Jadi cikgu-cikgu, murid-murid pun boleh dapat software-software yang berkenaan, ya, boleh dapat dan boleh digunakan dalam kelas ataupun macam cikgu boleh gunakan untuk buat lesson plan, untuk buat bahan mengajar, dan murid-murid juga boleh menggunakan pada masa yang sama untuk menjawab soalan, menjawab kuis. Dan di dalam portal Delima tu memang juga ada video-video yang boleh ditonton oleh murid, ya. Jadi ibu bapa di luar sana, ibu-ibu, ya, kawan-kawan, sebenarnya hari ibu hari ini, jadi saya syorkanlah ibu-ibu boleh memantau anak murid anak masing-masing untuk menonton video-video yang disediakan oleh KPM yang sangat bermakna itu. Belajar secara interaktif. Benar. Yes, itu yang paling penting sebenarnya, ya. Ya, betul. Cakap tentang aspek interaktif. Hidup sebagai seorang ibu ni bukan sahaja harus berinteraktif dan juga paling penting pandai tahu kreatif untuk menjalani kehidupan itu sendiri. Betul. Salah satu daripadanya adalah wanita, ibu tunggal, seorang ibu, tak kira siapa saja, mereka perlukan waktu untuk diri sendiri, iaitu me time. Jadi kalau boleh kita beri ruang masa yang ada ini, apa sebenarnya perkara yang Puan Sri lakukan untuk pastikan ada me time tu, sebab anak pun ramai kan? Ya, betul. Me time tu penting. Ramai wanita yang tak perasan macam terus kerja berterus-terusan, selalu providing untuk orang lain. Wanita suka berkorban kan untuk orang lain. Tapi me time tu sebenarnya sangat penting sebagai wanita yang menguruskan anak-anak, menguruskan pasangan dan keluarga. Kita sebenarnya tak dapat menguruskan orang lain jika kita tidak dapat menguruskan diri kita sendiri. Benar. Jadi me time tu sangat penting. Ketika kita me time tu, dia seperti recharge ataupun salah satu cara kita self love yang sangat penting. Kalau kita ada me time tu, kita macam selepas me time tu kita macam jadi diri kita yang baru. Kita menutup diri kita dari banyak suara-suara yang tidak perlu. Kadang-kadang kita nak buat keputusan, banyak sangat suara yang tidak perlu. Tapi bila kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, selepas itu kita berfikir, kita dapat buat keputusan dengan lebih baik. Jadi nak jawab soalan tadi, apa yang saya lakukan ketika me time, ketika saya masih belum mampu dulu, kita boleh buat kerja-kerja dekat rumah, macam walaupun susun rempah dalam botol kemudian kita susun dengan cantik, itu pun me time yang baik. Sebab kita buat mengikut kemampuan kita, sebab tak semua orang wanita mampu pergi ke spa buat manicure pedicure. Jadi kita bercucuk tanam anak bawang pun boleh. Bila dah tumbuh tu kita rasa macam seronok. Itu pun me time. Apa saja yang kita lakukan yang membahagiakan diri kita tanpa ada keterlibatan orang lain, itulah me time yang sebenar. Walaupun tidur, itu me time yang baik juga. Penting untuk Hani bukan ada me time sendiri. Dan Cikgu Lee, saya nak tanya kan, kita ni anak-anak murid silih berganti. Setiap tahun kita kena ucapkan selamat tinggal kepada anak-anak murid kan. Orang tak tahu perasaan kita. Mungkin Cikgu boleh ceritakan perasaan Cikgu dan mungkin boleh tinggalkan ucapan kepada guru-guru di luar sana mungkin. Bagi saya kan, semua pelajar tu ada pelbagai kerana. Ada yang nakal, ada yang cerdik, ada yang selalu dia buat perkara-perkara luar biasa, tetapi dia boleh menimbulkan suasana yang sangat sihat dalam pembelajaran tu. Jadi apabila saya mengajar sekolah menengah kan, jadi pelajar tingkatan 5. Jadi apabila pada masa hari graduasi ataupun pada hari yang terakhir mereka ambil SPM tu, kita rasa macam masa kita sayang sangat kepada mereka. Sebab apa? Sebab di sini kerana saya sebagai seorang guru. Jadi saya anggap semua anak murid itu sebagai anak saya. Jadi sebagai seorang guru, dia ada 3 love, orang kata 3 love. First love, learning. Cikgu mesti pergi belajar. And then
you mesti love your student. Lepas tu kita joinkan learning dengan pelajar itu. Jadi apabila contohnya macam contohlah pelajar yang nakal itu, bila dia tinggalkan, kita rasa kita akan ingat okey, pelajar itu bukan nakal kerana jahat sampai nak pukul orang, tetapi adalah kerana dia nak tunjukkan something, nak dapatkan kesayangan daripada cikgu-cikgu. Kadang-kadang kita ada pelajar yang sangat luar biasa, yang luar biasa contohnya dia sangat bersopan. Jadi kita akan selalu dalam kelas kita akan ambil contoh pelajar yang bersopan itu, kita sebutkan nama, kita beri penghargaan kepada murid-murid yang menyiapkan tugas ataupun membantu guru, supaya murid-murid yang lain pun akan mencontohi murid yang ada baik contoh ini. Penting kepada anak-anak murid sebenarnya. Jadi apa pun selamat hari guru diucapkan. Ibu juga saya ucapkan. Dan juga pada anda semua yang menonton kita pada waktu ini yang dalam kalangan ibu dan juga guru, selamat hari ibu dan juga selamat hari guru diucapkan kepada anda semua. Sampai kita bertemu lagi dalam siaran Iris Wanita pada Minggu harapan bersama saya dengan Kirana. Ya, dan juga saya Hani Hamid. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.